Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini kita akan belajar matematik tahun 3, tajuk wang. Apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah yang pertama, mata wang asing. Dan yang kedua ialah simpanan dan pelaburan. Standard pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, mengenal mata wang negara ASEAN. Yang kedua, menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang semasa negara lain. Yang ketiga, menjelaskan keperluan dan kehendak sebagai asas kepada simpanan dan perbelanjaan. Dan yang keempat, menjelaskan keperluan menyimpan dan melabur. Okey, murid-murid, jom kita belajar. Okey, murid-murid boleh rujuk pada muka surat 14, iaitu kenal mata wang negara ASEAN. Okey, pada muka surat 14 ditunjukkan peta negara ASEAN dan beberapa keping wang kertas serta mata wang negara. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, wang kertas negara-negara ASEAN. Yang pertama, ini ialah wang kertas yang digunakan oleh negara Malaysia. Nama wang kertas kita ialah ringgit. Yang kedua, wang kertas negara Laos. Mata wang yang digunakan ialah kip. Seterusnya yang ketiga ialah negara Vietnam. Nama mata wang negara Vietnam ialah dong. Yang keempat ialah negara Filipina. Nama mata wang yang digunakan ialah peso. Seterusnya yang kelima ialah mata wang negara Myanmar. Nama mata wang yang digunakan ialah kyat. Seterusnya yang keenam, negara Thailand. Nama mata wang ialah baht. Kemudian yang ketujuh, negara Kemboja. Nama mata wang ialah riel. Yang ketujuh, yang ke-8 ialah negara Singapura. Nama mata wang ialah dolar. Yang ke-8 ialah negara Indonesia. Nama mata wang yang digunakan ialah rupiah. Okey, ini yang terakhir sekali ialah negara Brunei. Nama mata wang yang digunakan ialah dolar. Okey, seterusnya kita lihat beberapa buah negara lain yang menggunakan mata wang. Ini ialah negara-negara yang besar. Okey, yang pertama ialah negara Amerika Syarikat. Nama mata wang yang digunakan ialah dolar. Yang kedua, negara Britain. Nama mata wang yang digunakan ialah pound. Seterusnya yang ketiga ialah negara Australia. Nama mata wang yang digunakan ialah dolar. Yang keempat ialah negara Arab Saudi. Nama mata wang yang digunakan ialah rial. Dan seterusnya ialah negara Jepun. Nama mata wang ialah yen. Okey, seterusnya murid-murid, kita akan belajar pada muka surat 16 kita akan belajar nilai mata wang. Okey, kita lihat pada jadual yang ditunjukkan dinyatakan nama negara, mata wang dan nilai mata wang berbanding dengan RM1, ringgit Malaysia. Sumber ini daripada www.xe.com pada 18 hari bulan 7 tahun 2018.
Ini bukan tukaran harga semasa. Ini pada tahun 2018. Okey, tak apa. Ini untuk kita belajar. Okey, daripada jadual ni, murid-murid dapat lihat bila kita ada RM1 Malaysia, RM1 duit Malaysia, apabila kita pergi ke bank untuk tukar kepada dolar Singapura, kita akan dapat $0.34. Okey, dengan nilai RM1 kita akan dapat $0.34 Singapura. Okey, kemudian kalau kita ada RM1, kita tukar kepada wang Thailand, wang Baht Thailand, kita akan dapat 8.22 Baht Thailand. 8.22 Baht Thailand. Yang ketiga, apabila kita tukarkan kepada wang Indonesia, wang rupiah, kita akan dapat 3,551.59 rupiah. 3,000 kita dapat. Kemudian kalau kita tukarkan kepada wang peso Filipina, kita akan dapat 13.18 peso. Okey, seterusnya kalau kita tukar kepada wang Brunei, dolar Brunei, kita akan dapat 0.34 dolar. Seterusnya, wang Vietnam, kita akan dapat dalam duit dong, kita akan dapat 5,706.76 dong. Okey, seterusnya apabila kita tukarkan kepada wang Laos, kip Laos, kita akan dapat 2,083.18 kip. Okey, seterusnya wang Kemboja, wang riel, kita akan dapat 1,003.82 riel. Okey, seterusnya kalau kita tukar kepada wang Myanmar, kyat Myanmar, kita akan dapat 352.42 kyat. Okey, murid-murid. Jadi, tukaran wang ni dia berbeza bagi setiap negara dan setiap masa dia bertukar-tukar. Ini adalah pada tahun 2018. Dia mungkin berbeza pada tahun sekarang, tahun 2021. Okey, seterusnya kita akan belajar tajuk celik wang. Kita akan belajar keperluan dan kehendak. Okey, murid-murid, keperluan ini ialah mesti dimiliki supaya dapat terus hidup. Manakala kehendak pula menjadikan hidup lebih kualiti dan selesa. Okey, kita lihat apa itu keperluan. Okey, keperluan ini adalah sesuatu barang ataupun keperluan yang kita perlukan untuk kita terus hidup. Contohnya, kita perlukan pakaian ataupun makanan ataupun tempat tinggal. Ini adalah contoh keperluan kita. Okey, seterusnya. Manakala kehendak pula, contohnya pelajaran, jam tangan ataupun handphone ataupun barang-barang mainan, makanan-makanan seperti gula-gula, aiskrim, ini semua adalah kehendak kita. Murid-murid kena ingat, kita perlu menabung sebab wang ini sangat berguna. Jadi kalau murid-murid ada wang, murid-murid perlu belanja kepada barang-barang yang menjadi keperluan terlebih dahulu. Bila keperluan dah cukup, baru boleh belanja untuk kehendak. Tapi murid-murid kena ingat, kita perlu menabung, simpan duit. Okey, seterusnya. Menyimpan dan melabur wang. Kita lihat gambar yang pertama dahulu. Okey, kita baca dialog yang ditunjukkan. Ibu, kita perlu menyimpan wang. Ya, wang itu berguna untuk kamu melanjutkan pelajaran. Hidup kita akan lebih selesa pada masa hadapan.
Okey murid-murid, jadi kita perlu menyimpan wang. Sebab apa? Sebab wang ini kita boleh gunakan pada masa hadapan. Contohnya, apabila kita berada dalam kesusahan ataupun kita memerlukan wang untuk membeli sesuatu barang. Ataupun dalam contoh, kita boleh gunakan untuk urusan pelajaran kita pada masa hadapan. Ini juga disebut pelaburan untuk masa hadapan. Maksudnya kita susah dahulu menyimpan wang, kemudian kita akan rasa senang apabila kita nak menyambung pelajaran ataupun kita dah habis belajar, kita akan senang. Okey, seterusnya kita lihat derma kepada mangsa banjir. Okey, salah satu kegunaan wang juga murid-murid bukan hanya untuk menyimpan ataupun melabur wang. Murid-murid juga boleh gunakan untuk menjalankan tanggungjawab sosial seperti menderma kepada rakan-rakan yang berada di dalam kesusahan. Contohnya, jika berlaku banjir, ada kawan yang susah, murid boleh menderma. Ataupun ada kawan-kawan yang yang sakit, murid-murid boleh menderma. Contohnya, belikan barang makanan, ubat-ubatan untuk kawan-kawan. Jadi ini juga adalah derma juga adalah satu amalan yang sangat baik. Okey murid-murid, seterusnya kita buat latihan. Murid-murid boleh rujuk dalam buku aktiviti pada muka surat 85. Tajuknya kenal mata wang. Lihat aktiviti yang pertama, soalan 1. Warnakan mata wang yang betul. Okey, kalau tadi pelajaran yang lepas kita dah belajar tentang wang. Malaysia guna mata wang apa? Ringgit ataupun pound. Murid-murid warnakan. Okey, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks yang ada bulatan tadi, ada peta negara ASEAN tadi. Murid-murid boleh rujuk di situ dan jawab soalan yang ditunjukkan. Okey, bagi soalan yang kedua pula. Okey, ini bahagian bawah. Isi petak kosong. Ni soalan 2. Isi petak kosong. A. Jual beli di Myanmar menggunakan mata wang apa? Murid-murid lihat. Di Myanmar, dia guna wang apa Myanmar? Cari Myanmar. Okey. Wang apa? Kyat. Jadi tulis kyat. Mata wang peso digunakan di negara mana? Peso, cari peso dekat negara mana? Peso ialah negara Filipina. Tulis negara Filipina dan seterusnya. C dan D. Murid-murid cuba cari dalam buku teks. Okey, kita teruskan lagi pada muka surat 86. Aktiviti 1, nyatakan nilai mata wang di negara yang berikut berbanding dengan RM1. Okey, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks juga untuk perbandingan wang Malaysia RM1 dengan negara-negara lain. Seperti yang jadual cikgu tunjukkan tadi, RM1 Malaysia apabila ditukarkan kepada negara Singapura, dolar Singapura, dia akan dapat $0.34. Tulis nombor saja. $0.34. Kalau negara Thailand, 8.22. Tulis nombor sahaja. Okey. Seterusnya, lihat muka surat 87. Aktiviti 1. Tandakan right bagi jawapan yang sesuai. A. Keperluan. Apa yang menjadi keperluan kita? Yang pertama, rumah. Rumah ialah tempat tinggal. Adakah ia keperluan ataupun kehendak? Kemudian yang kedua, gambar makanan itu ialah makanan. Keperluan atau kehendak? Yang ketiga, gambar tablet ataupun TV. Keperluan atau kehendak? Dan pakaian.
Seterusnya B, apa yang menjadi kehendak kita? Contohnya roti. Roti kehendak ataupun keperluan. Roti, televisyen, buku cerita dan kereta. Apa yang menjadi kehendak kita? Okey, seterusnya C, derma kepada. Apa yang boleh kita dermakan? Kepada siapa yang sepatutnya kita dermakan? Sama ada kepada mangsa banjir, keluarga miskin, orang kaya ataupun anak yatim. D, menyimpan untuk melabur wang. Menyimpan dan melabur wang untuk yang pertama membeli kamus bergambar, betul tak? Bermain di cyber cafe, cafe cyber, betul tak? Dan ketiga, melanjutkan pelajaran, apa yang sesuai untuk menyimpan dan melabur wang. Dan soalan E ialah simpanan. Kat mana kita sepatutnya menyimpan? Kita simpan wang, sama ada di bank, dalam tabung ataupun dalam kotak. Pilih yang sesuai dan tandakan right. Okey murid-murid, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.